Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha, sahabat saya, pengurusi surau, seterusnya jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, alim ulama di sini, orang-orang besar, datuk-datuk, datin-datin, para ibu bapa, jemaah, anak-anak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran pada Allah kerana dengan izinnya kita masih lagi diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah dan perintah Tuhan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat adalah bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cuba aplikasikan dalam kehidupan kita dalam masyarakat majmuk sekarang ini. Pertama sekali, makna dakwah ini adalah seruan, sama ada kebaikan atau kejahatan. Akan tetapi ghalibnya yang telah kita kenali, dakwah ke arah kebaikan, itulah yang dipanggil sebagai dakwah. Dakwah ini adalah keperluan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummah untuk kita sampaikan. Dalam sebuah hadis yang masyhur, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun cuma satu ayat. Artinya semua orang boleh dakwah, bukan orang tertentu sahaja, tetapi mestilah berasaskan ilmu, berasaskan kepada kefahaman yang betul. Begitu juga memahami uslub-uslub dakwah ini. Satu kajian yang kita tak dapat nafikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah dalam bentuk yang amat pendek, 23 tahun. Tapi kesannya hampir seluruh semenanjung tanah Arab telah menjadi milik umat Islam. Bahkan disambung oleh para sahabat, terutamanya Khulafaur Rasyidin. Dua superpower dunia, Rom dan Parsi, tumbang. Parsi lebur, Rom patah sayapnya, terpaksa bertukar jauh daripada Syria kepada Turki atau kepada sebelah atasnya lagi, semata-mata kerana kekuatan Islam. Dakwah yang menjadi kehebatannya adalah bukan satu bentuk paksaan, tapi bagaimana Nabi boleh memberi sejumlah rasaan puas hati dan juga akalan manusia untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam itu sendiri. Betapa hebatnya ayat Al-Quranul Karim bila sebut tentang Islam. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah lengkapkan nikmatku ke atasmu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Maknanya itulah Islam yang sifatnya kamil, mutakamil,
yang bersifat syumul, yang menghidupkan atau kita kata menghidupkan manusia daripada sebelum bangun tidur sampai tidur. Adanya ajaran, adab, asuhan, ilmu Islam yang boleh diterapkan dalam hidup seseorang. Begitu juga daripada masalah fardi seorang-seorang, kepada masalah kawanan, kepada masalah kekeluargaan, suami, isteri, anak, ibu, bapa, termasuk tarbiyah, termasuk muamalah, termasuk berinteraksi, sampai kepada pemerintahan negara, sampai kepada al-alaqah ad-dawliyah atau hubungan antarabangsa. Islam ada punya peranannya. Justru bila kita memahami itulah sifat Islam yang sifatnya menyelesaikan semua masalah. Cumanya permasalahan yang berlaku setakat mana, semampu mana, semungkin mana kita memiliki ilmu untuk kita dakwah kepada masyarakat keseluruhannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dakwah ini kita akan lihat bahawa sama ada kepada sesama Islam atau kepada bukan Islam. Sesama Islam kadang-kadang sebahagiannya baik, tetapi ada cara untuk jauh lebih baik lagi. Sementara lagi kalau dalam kancah maksiat, untuk ditukar kepada ketaatan pada Allah. Kepada yang bukan Islam, bagaimana kita menjinakkan mereka untuk Islam, akhirnya Islam bertapak dalam jiwaannya dan kefahaman yang baik, dan mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah ini boleh berlangsungan sama ada dalaman atau luar. Kerana itu para ulama zaman dahulu membahagikan ummah kepada dua. Satu dipanggil ummatul dakwah, satu lagi dipanggil ummatul ijabah. Ummatul dakwah ini maknanya kita boleh seru kepada mereka untuk ikut ajaran Islam, untuk agama Allah. Sama ada mereka ni Islam atau tidak, semua sekali ini dipanggil ummatul dakwah. Dalam erti kata ada kemungkinan kebarangkalian kita ajak kepada mereka, tetapi sasaran utama adalah lebih kepada yang bukan Islam. Adapun yang kedua dipanggil ummatul ijabah. Ummatul ijabah ini adalah umat yang telah menyahut apa yang Allah perintahkan, yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat seperti ini dia telah menerima. Bila dia telah menerima, maka yang penting daripada itu, dakwahnya itu kita ajak supaya dia mempertingkatkan lagi, mendekatkan lagi, menghampirkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengikut Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam dakwah ini seperkara yang paling penting adalah pendakwah itu. Kerana kita selalu dengar orang cakap, aku tahu Islam tu betul, aku tahu ajaran tu betul, tapi aku tak suka cara kamu, kerana kamu sifatnya begiang-begiang. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi apakah sifat pendakwah itu, supaya dakwah itu lebih berkesan apabila kita sampaikannya, apabila kita kemukakan kepada khalayak. Di sini kita bariskan dahulu sifat yang terwujud yang semestinya atau sepatutnya wujud kepada pendakwah. Pertama sekali, seseorang yang hendak berdakwah, maka dakwah itu mesti mempunyai ilmu. Ilmu, kerana tanpa ilmu, respek orang, hujahan orang, tak mungkin untuk dibalasnya
atau untuk dipatahkannya. Tapi dengan ilmu dia akan dapat. Saya beri contoh beberapa perkara. Di samping ilmu ini, hujahannya bukan semata-mata nas ilahi, tapi logik akal, kemunasabahan. Kerana mereka ini kadang-kadang isunya bukan masalah apa, dengan nas pun mereka tidak beriman pada asalnya. Tiba-tiba kita mendatangkan nas, mungkin mereka tidak dapat menerima, dan kerana mereka tidak beriman. Tapi bila kita sulami hujahan dengan akalan yang cukup hebat, maka hujah itu akan menerkam, akan masuk sehingga mempengaruhi jiwaan seseorang itu. Jadi ilmu ini penting. Bila kita sebut ilmu ini, pertama kita kena faham selok-belok bahasa orang. Kerana disebut tentang bahasa ni, lugatu qaum ini dia lebih masuk dan dia lebih cepat untuk diikuti. Tapi kalau tak faham, dia jadi sukar untuk diikuti. Keduanya, adat dan taqalid. Adat setempat, orang Melayu adat macam mana, Cina adat macam mana, India adat macam mana, Barbari adat macam mana, orang Panggang adat macam mana. Begitulah bangsa yang lain pun ada adabnya. Maka memahami adab, kita tahu apa yang disuka, apa yang mereka marah, apa yang menjadi pantang larang kepada mereka. Ini banyak ditekankan oleh para ulama zaman dahulu supaya adab yang mereka kemukakan itu ataupun tindakan itu tidak menyanggahi adab mereka. Antara yang penting adalah apabila seseorang itu nak menyampaikan dakwah, dia mesti memahami uslub yang sifatnya lemah lembut. Uslub ini jauh lebih memberi kesan daripada uslub kekerasan. Kerana dengan lemah lembut ini, jiwaan manusia lebih terpaut dan kalah dengan keadaan macam itu. Tapi kalau keras, dia sukar untuk mengikut, mungkin kerana bimbang sesuatu, tapi akhirnya dia patah balik sebab dia masih lagi merasakan ikutan kerana keterpaksaan. Antara perkara yang penting adalah pendakwah mendahulukan targhib daripada tarhib. Apa makna mengajak, menyebut yang baik dengan membawa tentang syurga sebelum menceritakan tentang neraka. Uslub seperti ini dipanggil targhib. Bukan tak boleh tarhib, tetapi targhib ataupun mengajak ke arah kebaikan ini daripada memberi amaran kejahatan itu dengan neraka, maka itu jauh lebih baik dan itu lebih berkesan. Ini sebahagian daripada uslub ilmu yang perlu kita ada dalam bab dakwah. Tak lupa zaman mutaakhir ini, kefahaman tentang agama lain mesti kita fahami dengan jelas, yang saya akan bincangkan satu persatu dengan masa yang ada, insya-Allah. Baik, timbul masalah tentang dakwah ini. Bila kita sebut dakwah, perkara yang paling penting yang akan mempengaruhi manusia adalah akhlak seseorang. Seseorang yang mempunyai akhlak dan nilai adab yang tinggi, kebarangkalian untuk mereka diikuti jauh lebih banyak. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak. Jadi di sini, orang yang nak sampai dakwah ni mesti orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, unggul. Allah sebut Nabi, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang agung. La'ala yang dipanggil sebagai tufidus ti'la, kata Syekh Tahir Ashur.
Maknanya Nabi ni di puncak, di persada akhlak yang tak boleh digugah, yang tak boleh dipertikaikan. Itulah keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat hadis yang kami bacakan innama bu'istu itu, kalau kita fahami betul-betul, di sini kita akan tengok nuktah betapa tingginya akhlak Nabi ini. Maksudnya ialah sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita pergi dekat penjara, kita pergi kat budak sekolah anak nakal, kita pergi dekat penjara yang dipanggil sebagai junior Juwana kes, kita nak dakwah mudah, kita bantai je perangai tak betul, patutnya gini-gini, sebab kita rasa kita akhlak ni lebih baik, dia ni teruk gini. Tapi dakwah Nabi ni adalah bertembung dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini sebenarnya apa maksud? Dalam mana-mana agama ni, saya cakap, dalam mana-mana agama ada orang baik di kalangan mereka, ada di kalangan mereka, ada pengajar di kalangan mereka yang dipanggil sebagai ruhban, sebagaimana orang Nasara Kristian, sebagaimana orang Yahudi ada padri mereka, ada ahli abid mereka. Mereka ni kadang-kadang akhlaknya baik. Jadinya kita datang, kita akan bertembung di antara dua akhlak yang baik. Kalau kita akhlak tak baik, macam mana kita nak pengaruh dia? Dia akan merasa gini. Sebab itu Nabi sebut li utammima makarimal akhlak, bukan munkaratil akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Orang tu baik, bagaimana cara kita nak menambah nilai tambah jadi akhlak dia jauh lebih baik lagi? Maka ini yang Nabi buat. Dan ini akan tercabar kalau kita nak mengakhlakkan orang sedangkan orang tu jauh lebih baik daripada kita. Tak memungkinkan. Ashaj ibn Qais masuk bertemu Nabi SAW. Nabi tengok cara jalannya, cara cakapnya, cara duduknya, cara bualnya. Nabi kagum. Dan Nabi beri kredit kepadanya. Nabi kata apa? Ya Ashaj ibn Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana'ah. Ya Ashaj ibn Qais, sesungguhnya pada kamu Allah telah bagi dua sifat yang mana Allah suka pada kamu. Sifat lemah lembut yang melampau, dan sifat yang kedua adalah sifat ketenangan yang cukup hebat. Apa makna? Apakah dia ini lebih hebat pada Nabi? Nabi lebih hebat. Nabi bersifat halim, bersifat rahim. Allah sendiri bagi tahu, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Kasar, kerah, orang pakat lari habis daripada kamu. Jadi di situ kita tengok keunggulan akhlak seperti ini. Inilah yang hebat, yang membawa kepada kejayaan. Begitu juga kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia datang dalam uslub sehingga mengikenakan, memuaskan hati manusia. Datang seorang lelaki dalam satu riwayat Ahmad kalau tak silap, orang Islam datang ke Nabi, duduk depan Nabi. Ya Rasulullah, izalli bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku nak berzina. Sahabat marah, nak pergi pukul. Apa benda kau ni? Mu tak tahu ke ayat Quran kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Jangan kamu hampiri zina, kerana dia amat keji, lagi buruk akibatnya. Pakat nak terkam, kalau boleh pukul dia, tumbuk dia, belasah dia. Nabi SAW kata, tinggalkan, jom mari sini, duduk depan hamba. Masa itulah cara Nabi hiwar. Nabi kata, kamu nak zina? Ya, kata dia. Kalau izin. Nabi kata begini, mu suka tak kalau orang nak zina dengan makmu? Mana boleh. Dengan binimu? Tak boleh. Dengan saudara perempuanmu, kakakmu, adik? Mana boleh. Dengan anak perempuanmu? Tak boleh. Begitu juga orang lain tak suka. Jadi mu jangan buat orang tak suka sebagaimana kamu tak suka orang buat pada kamu. Faham? Baru faham. Tengok uslub, cara Nabi tu. Cara Nabi, dia direct cakap satu-satu. Kesannya apa? Kesannya orang ni faham. Dan dia tak akan zina selama-lamanya, sebab dia tahu zina ni tak baik. Dia tahu zina ni tak baik. Dan dia faham, bila dia ingat, dia akan ingat Allah. Sebagaimana orang tu tak suka aku zina dengan dia, ibu bapa dia, keluarga dia dan seumpamanya, begitu juga aku tak suka orang zina dengan anak aku, bini aku, keluarga aku. Kepahaman dia bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, uslubnya kita tengok, dia buat baik dengan orang. Ini yang dia ajar, dia buat baik. Dia buat baik kepada seorang anak Yahudi. Dia pergi ziarah kawan ni sakit, nak mati. Kata Nabi, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawan ni tak datang hati, tengok kepada Abah. Abahnya berkata, ati' Abul Qasim, taatlah pada Abul Qasim. Kenapa abahnya boleh kata macam tu? Sebab uslubnya baik, perangainya baik, dakwahnya baik, akhirnya orang ikut. Sebab itu, yang memberi kesan paling besar pada seseorang itu adalah uslubud dakwah itu, akhlak dia. Akhlak ini menyebabkan kita tengok luar biasa. Keberkesanan tentang dakwah muncul dalam dua keadaan. Pertama, keikhlasan. Kalau kita baca orang-orang yang ikhlas dalam dakwah, dia luar biasa. Kedua, pengorbanan. Setakat mana dia boleh berkorban. Bila dia korban harta dia korban ni, orang akan rasa, hui, hebat. Orang akan ikut. Dua ni ditambah dengan istiqamah dan ilmu yang tepat, uslub yang kena, kesannya orang ramai masuk, orang ramai akan ikut. Manusia dia tak suka marah-marah, dia tak suka perli-perli, dia tak suka dikata diam. Sebab itu Nabi akan tengok sisi lebih orang tu, Nabi cuba develop. Akhirnya orang itu terpengaruh dengan Islam, ikut Islam. Khalid Al-Walid, seorang panglima tentera yang gagah perkasa. Kita anggap dia arkitek perang, kita anggap dia engineer, kita anggap dia ini orang yang playmaker dalam perang, boleh menukar kekalahan kepada kemenangan. Ini jarang berlaku. Ini Khalid. Dalam perang Uhud, pusingan pertama musyriki Mekah kalah. Tapi kerana mereka lari kejar di bawah tinggal bukit pemanah, Khalid nun jauh tengok, telah merempuk dengan beberapa sahabat-sahabatnya, memacu kuda selaju-lajunya
take over balik kawasan tersebut, akhirnya bertukar daripada kemenangan kepada ujian kepada umat Islam. Khalid. Tapi Nabi bila bertemu dengan saudara Khalid ni, dia akan puji Khalid, dan Khalid terasa Rasulullah SAW puji dia. Dia masuk Islam, sehingga dinamakan dia Saifullahil Maslul, pedang Allah yang dihunus kepada musuh. Uslub Nabi. Uslub Nabi ini adalah baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok kenapa bila Nabi nak dakwah, Nabi jamu orang makan. Sebab manusia bila ikat dengan makan, minum, dia jadi lemah. Makan, minum ni menyebabkan orang akan terpengaruh. Orang yang selalu jamu orang makan, biasanya musuh dia tak ramai. Musuh orang jom makan, belanja, kita pun Allah, Abah makan banyak hari ni, dia belanja pula. Jadi berubah dah. Nak marah pun jadi lain. Sementara kadang-kadang tu akhir bulan sebelum terima gaji, Allah, dia pula belanja pula. Lebih. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka sanggup beri makan daripada apa yang mereka kasihi kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang. Kami sesungguhnya beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan daripada kamu ucapan terima kasih dan pembalasan pun. Sesungguhnya kami takut kepada Allah pada hari muka manusia, masa mencuka pada hari akhirat kelak. Kesannya kita tengok Sumamah ibn Usal, orang hebat yang diikat dalam masjid tawanan, akhirnya selepas dibebaskan terus masuk Islam. Jamuan ini kesan yang cukup besar. Uslubud dakwah. Kadang-kadang yang ini diambil oleh orang lain, dia santuni, akhirnya timbullah kau ni orang Islam macam mana makan tak cukup, orang tak ada bantuan, dia akan jadi macam tu. Kerana disebutkan dal faqru an yakuna kufra, hampir-hampirlah kefakiran membawa kepada kekufuran. Tu bahayanya bala ni, dia terpaksa gadai prinsip. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, antara yang kita hidup zaman kita ni, masuk waktu dah? Belum lagi. Antara yang kita hidup zaman kita ni, kita lebih mendoa dan mengemukakan inilah Islam daripada kita berdebat. Walaupun Allah sebut wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaklah kamu berdebat dengan mereka dengan sebaik-baiknya, tapi uslub ini bertukar. Alhamdulillah kami di Pejabat Mufti, tuan-tuan, didatangi oleh manusia seantario dunia. Ada daripada Amerika, ada daripada London, ada daripada Arab. Hampir setiap minggu mesti ada punya orang luar punya mari. Kalau tiap hari tu memang ada dah. Ada satu pertubuhan dakwah yang hebat, namanya AIRA. AIRA, bukan radio era tu, lain. AIRA. Dia mari jabat hamba dalam 2-3 tahun lepas. Duduk, kita buat. Hebatnya mereka ni kadang-kadang pergi debat dengan profesor, dengan etis, dengan apa. Dan dia boleh masuk ramai orang dalam Islam. Saya tanya dia, macam mana kau boleh masuk orang dalam Islam ramai sangat, macam mana cara? Dia kata mudah je.
Hamba bertemu, bahasa Inggeris lah, saya dah wanda sangat najuknya. Hamba bertemu dengan mereka, hamba akan tanya dia, how are you? May Allah bless you. Bahasa mudah. We pray kepada you. Gitu je. Akhirnya kami masuk Islam. Kadang-kadang mereka ini gersang daripada orang doa kepada mereka. Macam kita juga. Ji, doa kat saya jadi kaya. Dia kata pada aku doa kat kau, aku doa aku. Tengok tu. Itu. Tapi tiba-tiba kalau saya kata, Ji, saya doakan Haji dia kaya, millionaire. Haji pun tak maju, kita makan. Ajaklah lu makan. Allah kata. Tengok faham tak maksud saya? Manusia ni macam tu. Dia ajak jadi ramah masuk Islam. Datang pula satu lagi mereka yang daripada Assalam. Assalam tu bukan mana restoran Assalam kita ni, bukan. Dia punya NGO. Hebat ni. Melalui dia kaji istintaj al-fikri, sina'atul fikri, macam-macam. Mari cerita. Cerita sebenarnya kadang-kadang manusia ni dia nak benda mudah. Dia nak tengok benda mudah. Dia tak nak benda yang payah-payah duk bincang ni. Jarang orang masuk Islam selepas menuju kepada PhD tinggi. Adalah, bukan tak. Tapi kesannya kadang-kadang perkara yang biasa. Sebab hidayah ni milik Allah. Ada seorang tu, dia masuk Islam. Orang tanya kepadanya, apa pasal kau masuk Islam? Kata dia, aku tengok orang Islam sembahyang di masjid 5 kali sehari. Aku tengok mereka komitmen, mereka konsisten, mereka istiqamah, mereka iltizam. Kami pun seminggu sekali tak pergi. Seminggu sekali pun kami tak pergi. Orang ni boleh. Oh, akhirnya masuk Islam. Sekadar kadang-kadang kita nampak kita pergi masjid surau ni dah kesan besar. Ini kadang-kadang kita tak tahu, sebab itu bila Allah suruh kita pergi masjid. Azan dulu tu. Azan dulu
حي على الفلاح. Hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uslub dakwah ataupun cara kita dakwah ini adalah amat penting. Bagaimana cara kita menyantuni yang akan memberi kesan yang cukup hebat. Sebab itulah perkara yang paling penting kita nak lahirkan pendakwah bukan sekadar dengan tubuh badan, bukan sekadar dengan ilmu, tapi yang paling penting akhlak, keikhlasan, hati, ketakwaan yang luar biasa. Ini akan memberi kesan yang cukup percaya. Saya contoh salah seorang daripada pendakwah yang cukup hebat mutaakhir ini, yang kami terjemahkan dalam kehidupan biografinya, iaitu Syekh Abdul Rahman Humay As-Sumai. Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumai ini orang daripada Kuwait. Kuwait ni negerinya kecil, orangnya tak ramai, tak sampai 1 juta orang pun. Di mana Abdul Rahman Humay As-Sumai meninggal dunia sekitar tahun 2015. Kalau tak silap 2015. Dalam usia 60-an, hampir 70. Dia doktor perubatan. Belajar di Iraq, kemudian sambung di Kanada, kemudian sambung juga di England. Balik, dia mewakafkan diri dia untuk dakwah. Dia dapat dana daripada ramai orang Kuwait yang kaya-kaya, termasuk raja-raja keluarganya. Dia pergi ke Afrika. Sampai di Afrika dia dakwah. Dia dakwah di Afrika hampir 29 tahun. Hampir dia dakwah. Dia masuk Madagaskar, Mali, semua tempat. Akhirnya yang Islam di tangannya melebihi 11 juta manusia. Dakwah. Orang kira seolah-olah setiap hari dekat 30,000 orang masuk Islam. Dia punya dakwah. Saya baik dengan duta Kuwait yang lama, As-Ausi. Dia datang ke pejabat Amba kata, saya nak tahu macam mana kisah sebenar Abdul Rahman Humay As-Sumai. Dia kata, kalau dia tengok kapet hijau ni, dia rayak kita, kapet ni biru, kita percaya. Punya kekuatan Islam. Setiap dermaan yang diberi padanya, dia kata, wallahi 1 sen pun aku tak akan guna kecuali untuk fisabilillah. Kesannya tuan-tuan, dia bina masjid tak banyak, lebih kurang dalam 5,700 buah masjid. Dia bina pili air. Hak kita duduk derma ke Kemboja kadang-kadang tu, pili air lebih kurang dalam 12,000 pili air. Dia bina universiti lebih kurang dalam 5 universiti. Dia bina pula, dia tanggung anak-anak yatim lebih kurang dalam 500,000 orang. Dia bina pula untuk kita kata hospital cukup banyak. Kata duta tu, aku pernah kerja di Afrika, aku masuk di ujung kampung Ulu, satu negeri.
Aku terkejut, mereka tengok tempat aku pergi tu, Dr. Abdul Rahman Humid As-Sumit telah sampai dan bina dah Ma'had Tahfiz. Ini orangnya, tuan-tuan. Cerita dakwahnya luar biasa. Saya sebut banyak nukilan mungkin ada di luar buku tu. Salah satunya dia pergi sebuah kampung Afrika, ramai orang kampung. Ketua kampung tu kata, hang mari nak buat apa? Kata dia nak ajak masuk Islam. Islam tu agama benar ke tak? Benar. Islam ni percaya siapa? Allah. Allah tu boleh buat apa saja? Boleh. Okey. Aku nak sekarang juga mu doa dengan Tuhan kamu turun hujan. Kami kat 6 bulan dah tak hujan. Sekarang bukan 14 hari lagi. Sekarang. Kawan ni kata, mana boleh gitu, hujan ni hak Tuhan boleh beri. Tak usah cakap banyak, balik. Banyak buah je ni. Apa benda? Kalau kita hak jenis iman tak kuat ni, memang balik sungguh dah. Sungguh. Dia kata bila tekanan terlalu kuat kat dia, akhirnya dia tawajuh ke Allah, dia angkat tangan. Dia tekak, dia minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bulat-bulat, ya Allah, turunlah hujan. Awan tu putih seleput. Maknanya tak ada tanda hujan. Tiba-tiba tak semena-mena, sekoyong-koyongnya, mari awan tu terus bayar cash atas kepala orang ni hujan. Semuanya puluhan ribu berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok hebat dakwah, macam mana dia punya jiwa dia dakwah. Aku pernah berjalan kaki di padang pasir, hanya beberapa orang. Aku tengok pendakwah agama lain naik helikopter, tengok kepadaku melambai-lambai, tapi kesannya orang ikut dia, tuan-tuan. Dia pernah naik kereta api hak jenis duduk atas kerusi tu, kerusi kayu tu, 23 jam. Kita kau mesti sakit belakang, slip disc lah, capur dengan gaut. Pergi tempat kampung tu, saya pernah nak cuba pergi tapi tak mampu kot. Ulu Tembeling sebagai contohnya ke apa ke. Pergi kampung tu naik kolek ni akhirnya sampai untuk dakwah pada jalan Allah. Cerita macam ni banyak, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok macam mana ada orang yang mewakafkan seluruh dirinya untuk dakwah pada jalan Allah. Dan jangan kita anggap manusia yang brutal, manusia yang samsing, manusia yang ganas, dia tetap kalau bukan Islam dia akan kafir selama tidak. Sebagai contoh, Umar ibn Al-Khattab akhirnya masuk Islam 2 tahun lepas. Datang seorang pendakwah daripada India, namanya Profesor Dr. Khalim Siddiqui. Khalim Siddiqui dia cerita kat hamba. Dia kata dia dakwah sampai kepada tahap ada orang India yang jadi kepala samsing yang roboh Masjid Babri 1989 atau 90 tu, yang duk naik atas kubah tu, hancurkan Masjid Babri, banyak punah, yang usia masjid hampir 1000 tahun. Orang itu masuk Islam. Saya kata, Ji, awak tolong bawa dia tadi kat saya nak tengok orang tu. Hamba nak tengok orang yang kedai macam mana. Bagus kok kena kenal. Dia kata boleh.
Bila dia kata boleh, tahun lepas dia bawa sungguh. Janggutnya panjang, siapa akak? Panjang pada saya dah. Haji kita pun panjang dia lagi. Janggutnya panjang. Masuk dalam majlis ialah jenis orang kedai bel ni lain, cakap tak banyak, senyap, tunduk. Islam lah. Tanya sepatah baru jawab sepatah. Jawab sekejap, tunduk. Allah bagi hidayah. Siapa sangka? Di Saudi, saya dengar dalam satu YouTube, seorang penceramah yang terkenal bernama Syekh Al-Irifi, Abdurrahman Al-Irifi ataupun Syekh Al-Irifi. Dia kata dia masuk dalam penjara. Dia tengok ada seorang lelaki brutal, kokoh. Orang panggil otai lah, ketua lah, kepala. Orang takut habis dia. Hebat. Dia masuk penjara Saudi tu, ramai orang-orang hak kena tangkap yang bukan Islam ni, dia dakwah, berpuluh-puluh orang masuk Islam tangan dia. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita tak sangka. Saya bertemu orang-orang yang lebih jahat daripada kita semua. Termasuk saya lah, rasa lebih jahat. Jangan ramai jadi kawan-kawan hamba. Lebih jahat daripada tuan-tuan dan saya. Ialah dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ramai, bukan seorang. Kami ada program buka puasa bersamanya. Tapi tuan-tuan tahu, bila kita dakwah, kita masuk, dia jadi rapat dengan hamba, rapat sungguh. Sampai ada yang tulis dengan sabung tu, Bismillahirrahmanirrahim, banduan akhir hadiah. Saya letak, setiap kali saya tengok, saya teringat. Apa yang saya nak sebut, dia ni jauh, dia ni bukan seorang lah, ramai, jauh lebih baik pada kita. Dari hitam, bukan letak arang, tak ada arang. Satu hari Abang masuk, Abang pergi ke satu penjara. Pengaruh ikutlah, pengaruh. Saya ni jadi mulut laser, kadang-kadang cakap ikut saya nak ya. Saya cakap, saya kata, tuan, boleh sekali saya nak masuk dalam sel banduan akhir. Biasanya dia ada tempat temu. Oh, dia pun temu telefon tu, tolong buat gini-gini. Saya pun masuk sungguh. Dia sel penjaga dalam penjaga. Bila saya masuk saja tu, rupa-rupanya dalam penjara tu ada penjara, dalam penjara tu ada penjara lagi. Maknanya dia tak bebas kata. Dan dia diberi sejam untuk pusing-pusing tempat tu. Lepas tu kena masuk balik, duduk dalam sel. Bila saya masuk, tuan-tuan, masih tengok saya tu, apa benda pula ni. Terima kasih tu. Sedap tu. Apa pula? Bulan puasa baru ni, bulan puasa lepas lah, kami jamu mereka. Kita lupa dah jamu hak sedap ni, kita makan sedap tiap-tiap hari. Dia boleh makan tu sedap. Allah, terima kasih banyak tu, puas hati tu. Akhirnya salah, ada satu sel tu terbuka sebab giliran dia boleh keluar pun dalam kawasan ni ya, dia tak. Jadi mereka pun panggil saya tu, nak masuk akhir dari sini. Saya pun masuk, saya pun duduk. Saya berhati, tuan-tuan, orang Melayu ni, orang Islam ni, ada Quran, ada baca Quran, ada sejadah sebenarnya. Yelah, kita ni sibuk belajar hak politik lagi sekarang, hak COVID lagi, duk cakap buah lagi, macam-macam. Baca Quran, ya Allah, kata baca. Saya pun duduk, kata tu dengan maaf tu, hamba keluarga tak atur lagi makanan. Kalau atur tu boleh kau air. Kawan tu tanya dia apa, mudah air kepada. Kita tak apa lah. Cakap
saya ni dulu nakal tu, saya insaf tu. Hitam dari tuan-tuan, hitam bersih. Itu saya kata kadang-kadang kita jangan kata orang tu jahat. Dah, dia boleh ubah bila-bila masa. Ini saya cakap perspektif dakwah ni luar besar. Banyaklah kisah-kisah yang tak dapat saya nak ceritakan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Cuma saya dengar tadi ada nak minta lancar tabung apa panggil? Ihya Ramadan. Kita kena pakai derma lah, 10 riyal, 20 riyal seorang ke. Kalau kita mati pun tabung tu berjalan juga. Bukan maknanya saya tak nak, sebab saya takut tak sempat mati, tak sempat Ramadan, rugi kat saya. Buat je lah tabung. Mudah-mudahan yang terbaik. Sebelum saya datang sini, saya dengar satu ceramah yang cukup baik. Dan insya-Allah satu masa dalam 2-3 hari ini saya akan ceramah tajuk tu Bulan Rejab. Bulan Rejab ni adalah bulan, kata orang, kita kalau pokok tu kita jiru air, kita suburkan pokok tersebut. Bulan Syaban ni bulan buah. Bulan Ramadan bulan boleh rasa buah. Maksud dia dalam bahasa mudah, hang kalau nak buat baik pada bulan Ramadan, bulan Rejab kena buat dah. Orang nak belum berlari tuan-tuan, dia tak daripada bulan Ramadan tu baru nak start dah. Dia warming up ni pada bulan ni dah. Jadi itu momentum tu buat. Antara yang dia ajar, dia kata sedekahlah kamu, dan kamu kena biasa sedekah walaupun RM1, RM2 ni. Kita ni bukan rajin sangat pun nak puasa. Saya antara yang malas lah, memang mengakulah letih campur dengan gastrik lah. Kadang-kadang tu dah jamu semua ni, nak puasa sunat. Puasa wajib kita cuba buat lah, walau macam mana pun mesti kena buat. Dengan sebab Ihya Ramadan, kita jamu orang buka puasa. Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a. Dia buka puasa orang seorang, Allah bagi pahala orang tu dengan pahala orang tu tak luar sikit. Hammad, tok guru kepada Imam Abu Hanifah, orang kaya, setiap malam bulan Ramadan dia buka orang puasa 400 orang. Setiap malam. Maknanya cukup semalam dia sepanjang hidup kita puasa tak apa. Ni 400 orang, sebulan Ramadan cukup. Jamu buka puasa. Sungguh. Jadi sebab itu saya syurkan kita buatlah tabung Ihya Ramadan. Kalau tahun lepas 50 orang boleh makan di seorang, tahun ni kita naik 100. Tahun lepas 100, tahun ni 200. Dia masalahnya makan orang tak datang surah tu sebab lauk tak sedap. Cuba ketam Alaska, udang galuk, hak gauk tu mengakuk mari. Tak sungguh. Tak kalau kata oi, kata surah ni udang galuk kata. Udang galuk. Besar galuh kata. Mana besar tu. Seko-seko. Besar sangat. Ramai pakai datang. Penuh tu. Tengok kambing bakar mari. Berasak pun orang tak marah masa tu. 3 ekor bakar. Kalau tak habis bagi tahu kami. Insya-Allah habis. Memang macam tu. Jamu sedap. Janganlah bajet RM5, RM6 seorang. Kuduh kadang-kadang apa lah. Ada ni mari hak makanan sedap-sedap sikit, mereka pun makan semangat, biar puas hati makan sedap. Saya tak tengok perasaan saya jamu orang yang appreciate makan melainkan banduan akhir. Saya jamu nasi arak dia tu, suti pun tak ada yang baki. Suti nasi, tuan-tuan faham tak benda suti nasi? Bekas kepal, suti. Dia makan sungguh.
Sebab inilah nikmat dia makan. Itulah yang saya nak keping. Jadi faham-faham lah, dengar saja tak boleh, letaklah duit lah. Balik sekarang kita letak duit sama-sama insya-Allah untuk ni. Bersama kami ni, apa yang kami cerita buku Makrifah Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang saya sebut nak kenal Nabi. Muhammad Mitwalli Sya'rawi ni pendakwah yang hebat. Dia mati pun 1 juta orang yang diziarah dia, semayang jenazah. Hebat orang ni. Masa pelihara lah. Yang ni buku yang paling saya sayang. Time management dan quality time kita kena ada. Baikilah solatmu, kita kena update solat kita untuk anak-anak kita. Hadis 40 kalau boleh kita cadang biar kita tamat sebelum Ramadan ataupun masa Ramadan buku ni untuk keluarga kita. Bayan linnas, isu-isu semasa yang mana kita kena tengok juga apa-apa yang berlaku sekarang, apa-apa kita selalu duk jawab kerana kepentingannya. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, anta wa Allahumma ja'alna min allazina tabi'un hasanah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum.